Today's decision is extremely disappointing. More so that our lives and the lives of our children continue to be affected by this unjust, discriminatory interpretation of the federal constitution. This is indeed a setback, but we will not be deterred. We stand firm in the belief that one day our government will see us, Malaysian women and Malaysian mothers, as we see ourselves. Balik. Tu datang. 15 nanti. Jom. Mana dia? Takut. Jangan tinggal aku. Saya jenis tak ingat. Lagi satu masa kalau balik Sungai saya tak pernah drive. So saya memang first time drive. Kalau dulu saya duduk Riyadh lagi saya tension. Saya tak keluar rumah. Saudi perempuan tak boleh drive. Ryan dia lahir di HKL. Masa tu saya seorang lah, suami tak ada kat sini. Anak-anak saya bersalin dia di Riyadh tahun 2016. Perasaan saya yang paling happy sebab dia memang saya tunggu anak perempuan. Dah dapat lelaki, saya nak anak perempuan pula. Suami saya pun memang anak-anak perempuan juga. Alhamdulillah lah Tuhan dengar doa kami. Saya memang nak mohon dia warga negara Malaysia. Abang dia pun warga negara Malaysia. Jadi saya nak yang nombor 2 pun warga negara Malaysia jugalah. Saya pergi ke kedutaan Malaysia di Riyadh untuk memohon kewarganegaraan anak lah. Tapi pegawai konsulat beritahu saya yang permohonan dia ambil masa yang lama. Jadi anak saya sepanjang permohonan tu dia stateless. Selepas hampir 3 tahun, permohonan saya telah ditolak tanpa alasan. Dalam surat tu, tarikh lewat 10 bulan. Apabila seorang anak itu tidak dapat kewarganegaraan ibunya, maka anak itu kadang-kadang ada anak-anak yang stateless juga, yang tidak mempunyai apa-apa kewarganegaraan. Sebab kita tahu kewarganegaraan adalah hak segala hak, ya. Dia pintu kepada hak-hak lain. Contohnya hak pendidikan, hak-hak untuk mendapatkan akses kepada kesihatan dan hak untuk tinggal di sesebuah negara, di negara Malaysia. Untuk Shana, hari tu kan mak ada cerita pergi tengok wayang dekat mana?
Tu Tanjung Malim. Tanjung Malim. Tepi jalan. Jauh Dekat tu. stesen bas. Tanjung Malim Muda tengok muda wayang. masa muda. Tengok cerita apa, Mak? Hindustan. Mak? Hindustan. Ustaz. Dulu Hindustan bagus. Kan? Filem dulu. Ni pekan dia. Pekan ni tak Kecil besar. je pekan dia. Dulu kat sini motor. sini Ni bus stesen stop. bas. Stesen bas. Bus stop, Kita orang kalau balik kampung, sinilah berhenti sini tunggu bas Ini balik ni KL. masuk sini ni. Sebab dulu kami susah juga tak ada kereta kan. Naik bas. Mak saya lah bawa. Kami jalan belakang ikut macam anak itik. Tapi meriah kan dulu-dulu. Mariah lah. Anak-anak muda sekarang, dia tak ada macam duduk kampung ni. Berjerah ke Kuala Lumpur, mana-mana kan. Ini rumah. Mana? Sini ya? Ini rumah pesaka kan. Datuk saya, ayah saya dengan mak saya duduk sini. Rumah ni mula-mulanya ni apa nama mak asal dia roboh, tukar sini. Tukar sini dia rumah tu Pindahkan kat sini. Dibina balik. Sinilah rumah yang tiap-tiap tahun saya balik beraya. Kat sinilah. Jumpa arwah Haki, Opa. Datuk lah. Kumpul apa? Sepupu, makcik, pakcik semua kat sini lah. Datuk cakap. Macam ni lah kami main. Cucu orang sini. Cucu Pergi anu sana, lah. pergi masuk semak lah, Sepupu pergi tu belakang. Kejar ayam. Dulu kat sini arwah Haki selalu letak burung-burung dia, burung mabuk ya. Ni ke masuk ni. Ini boleh masuk kasut tak? Boleh. Dia sini kat sini ya. Pandai. Sinilah kami duduk tu. Selalu lepak kat sini. Semualah satu keluarga sembang. Buat buai sini. Buat buai. Ini ada buai. Ini ada buai. Ni buai ni. Cucu ramai, kecil-kecil. Dia dah besar orang lain pula naik. Dia datang sini satu-satu, kenangan datang. Dia lahir ni kat rumah. Kakak dia lahir dekat Ipoh hospital. Dia tak pergi hospital, dia dekat rumah. Saya memang anak jati Sungkai lah. Dia senang bidan datang, saya sudah beranak. Sudah salin. Betul dia senang. Gambar. Asal dia macam ni. Masa ni nak pergi beraya ke pergi mana, Mak? Pergi raya. Pergi raya. Kami kena tinggal. Pergi tu lah. Naik motor. Sebab naik motor tak muat, kereta tak ada kan. Kami tinggal lah. Mak pergi raya dengan ayah. Okey, ni sijil lahir Ryan. Ini my kid Ryan. Sebab dia lahir di Malaysia kan. So dia masa lahir lengkap lah. Yang ini Nana punya permohonan kewarganegaraan. Jawapan permohonan tu yang telah ditolak. Mohon boleh dia tolak lah. Dia tolak je. Warga sana tak ada orang Sintan, dia macam sampah dia. Ada orang macam sampah, buat ni sampah dia. Dia kecil, budak. Macam Syahana, dia warga asing, dia susah sikit lah. Masa dia datang di Malaysia pun, dia hanya dengan visa melawat saja, turis visa. Hospital, bayaran pun ikut warga asing. Tak murah, bagi saya mahal lah. Saya rasa tak adil lah sebab saya warga negara. Jadi saya naklah anak saya pun sama macam
Bila cerita pasal anak istimewa ni memang parents yang ada anak istimewa dia tahulah. Apalagi bila dia bukan warga negara dengan kerajaan kata susah nak bagi dia. Saya pun fikir kenapa macam anak kecil ni mereka tak beri. Sedangkan mereka anak yang hati bersih kan. Today's decision is extremely disappointing, but we will not be deterred. We will appeal this decision to the federal court and continue to hold faith in our justice system. Ini adalah tanah air kita, tanah air yang sangat suci, dan kita akan terus menjadi orang Malaysia. Anak saya datang sini turis visa untuk 30 hari je. Saya dah mohon untuk SPM, tapi anak saya tak dapat visa. Macam mana anak saya nak belajar dan duduk SPM? Apa masa depan anak perempuan saya? Anak saya nak pergi ke mana? Beritahu saya nak jawapan dari kerajaan. Anak saya nak pergi ke mana? Tolong beritahu saya nak jawapan. Saya harap ada keajaiban lah. Berilah kami macam ibu-ibu ni rasa tak struggle lagi lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara Make It a Noise, perkara yang evergreen yang sudah pun menjadi polemik, tetapi kita ingin penyelesaian tuntas kepada isu kewarganegaraan ataupun kerakyatan kanak-kanak. Pelbagai isu, sama ada mereka kahwin di luar negara, tidak berdaftar di dalam negara, ataupun di kalangan etnik kelompok marginal seperti orang asal ataupun orang asli. Mereka yang sudah pun berada di negara kita sejak sebelum merdeka lagi, tetapi keturunan mereka inilah yang ada isu berkaitan anak-anak ataupun cucu-cucu mereka yang tidak mendapat kerakyatan ataupun kewarganegaraan. Bagi wanita Malaysia yang berkahwin dengan suaminya warga negara asing, tetapi anak mereka tidak diberikan kewarganegaraan dan juga kerakyatan, itu juga menjadi isu besar, sudah pun dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan pelarian ataupun migran yang datang ke negara kita untuk mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan daripada kesengsaraan di negara mereka. Mereka juga tertakluk dalam kanak-kanak yang tidak ada kewarganegaraan dan seumpamanya. Jadi ini merupakan satu isu, kalau kita tidak ada satu penyelesaian yang holistik, ia akan menjadi beban kepada negara berkaitan dengan jurang pendidikan, isu berkaitan dengan kemiskinan, isu berkaitan dengan perdagangan manusia, isu berkaitan dengan hak mereka sebagai kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan asas, kesihatan yang baik dan seumpamanya. Jadi inilah yang sering diangkat oleh hak asasi manusia, pejuang kanak-kanak dan juga mereka yang terkesan, sama ada ibu bapa, sama ada keluarga, nenek, datuk dan sebagainya, termasuk kanak-kanak itu sendiri. Jadi Agenda Awani membuat episod khas berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga isu kanak-kanak yang tiada kerakyatan ini. 3 ahli panel sudah pun bersedia. Tidak asing lagi, sentiasa bersama kami di Astro Awani ini. Sebelah kanan saya yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, mantan Pesuruhjaya Kanak-kanak dan juga masih bersama dengan Suhakam. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Seri bulan puasa ni. Tak apa, dia bangun sahur tu muka tu berseri lagi. Okey, Suri Kempe di tengah sana tidak juga asing bersama kami di Sarawani, Presiden Family Frontiers. Bagaimana status sekarang anak-anak wanita-wanita hebat kita? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ni kan? Terus mesti. berjuang kan? Yes, Terus berjuang mesti. sehingga ada titik notanya. Dan di hujung sana saudari Ani Ahmad, salah seorang ibu yang terkesan. Apa khabar? Alhamdulillah Saya dah sihat. tonton dokumentari Cik ini, memang amat menyedihkan. Apatah lagi badan yang menanggungnya. Betul. Dan anak-anak yang terpaksa merintih ke sana kemari dan sebagainya. Kita akan selami jiwa dan juga perasaan Cik Puan Aini. Jadi itu kita akan angkat topik ini, tetapi sebagai permulaan
bagi Suri sendirilah sebagai yang memperjuangkan isu kewarganegaraan, ibu yang berkahwin dengan bapa warga asing dan anak ini masih tidak diberikan kewarganegaraan berbanding mereka mendapat kewarganegaraan bapa mereka. Jadi adakah ibu kita ni tidak menjadi warga negara? Jadi adakah itu sudah berada di satu persimpangan yang akan ada noktahnya ataupun ada jawapannya dengan beberapa episod ke mahkamah, cabaran kepada Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi di mana sekarang statusnya? Jadi kes yang kami bawa ke mahkamah, Ya. seperti cik tahu dulu, di Mahkamah Tinggi kami menang, Ya. dan di Mahkamah Rayuan kalah, Ya. dan kini kes itu tengah rayu di Mahkamah Persekutuan. Jadi kami tunggu tarikh Ini je the sekarang last tengah case management. management. Ya, jadi di peringkat yang terakhir. Yep. Dalam pada masa yang sama, pihak kabinet juga telah mengumumkan bahawa mereka bersedia untuk membentangkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan untuk memberikan hak kepada ibu-ibu. Beberapa kenyataan sudah pun diberikan oleh pimpinan politik negara pada ketika ini kan? Ya, dan kami sangat teruja dan memang mengalu-alukan keputusan kabinet ini sebagai langkah yang sangat positif. Sebab memang pada kami ini menunjukkan bahawa kerajaan memang mengiktiraf bahawa experience ataupun Pengalaman. pengalaman yang ditanggung oleh ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang bukan warga negara, tetapi mereka tetap menetap di sini. Jadi dalam kes begini, mereka memanglah tiada akses kepada kemudahan-kemudahan asas atau basic human rights, contohnya education, health. Itu semua. Tapi Suri, realistik ini merupakan satu proses due diligence yang juga terpaksa dihadapi oleh pihak kerajaan. Mesti, saya rasa itu memang sepatutnya. Jadi proses tu memang ada, ada sebabnya dan mesti dilalui oleh pihak kerajaan. Oleh itu pindaan yang dibuat ni bukan main sajalah, memang terus akan dibentang di parlimen, dan di parlimen dia kena lalu 3 bacaan. Betul. Dia kena lalu debate. Jadi pada saya ke memang Dewan itu, Negara selepas itu. ke Dewan Negara, dan kemudian mesti mendapatkan restu dan izin daripada Majlis Raja-Raja. Jadi memang saya rasa proses ini sangat terperinci, sangat mengambil acknowledge the seriousness kan. Jadi of the issue, of the matter. Sebab kewarganegaraan ini bukan isu main-main kan? Betul. Bagi Puan Aini, realiti anak-anak Puan Aini bagaimana sekarang? Sekarang ni kami masih macam tertanya-tanya lagi. Apa yang akan berlaku pada masa depan pada anak saya lah. Tambah lagi anak saya anak istimewa. Jadi rasa masih panjang lagi dia punya harapan tu. Bagaimana sekarang apa yang dilakukan oleh Puan Aini kepada mereka dari sudut aspek pendidikan, dari sudut hak perkhidmatan kesihatan, di mana dirujuk dan sebagainya? Sekarang ni anak saya dia akan masuk ke sekolah, dan saya sekarang ni melalui banyak prosedur untuk masuk ke sekolah. Sekolah kebangsaan maksudnya? Sekolah kebangsaan, ya. Anak saya anak istimewa, dia autism. Jadi saya nak masukkan dia ke pendidikan khas. Jadi nak masuk ke sekolah tu dia ada proses-prosesnya. Tambah lagi sekarang ni anak-anak semua dah masuk sekolah, tapi anak saya masih belum lagi, masih menunggu lagi keputusan daripada sekolah. Adakah kenyataan Menteri Pendidikan Puan Fadlina itu juga sedikit sebanyak membantu atau memberikan harapan bahawa mereka yang kanak-kanak yang tiada kerayatan ini juga wajar diberikan ruang untuk mendapat pendidikan formal di sekolah kebangsaan? Ya, saya setuju. Sebab kalau ini boleh, Menteri cakap ni. Saya harap macam anak saya dapat sama-sama masuk sekolah dengan anak-anak lain lah. Sebab dia pun ada abang dia warga negara Malaysia. Sekarang dia dah masuk sekolah. Tapi anak saya yang nombor 2 ni, yang bukan warga negara ni, masih ada di rumah lagi. Jadi itulah dia ada 2 darjat. Ya, ada 2 darjat. Jadi mereka pun pelik juga, kenapa abang boleh ke sekolah, saya tidak ke betul. sekolah kan? Walaupun dia tak faham, dia anak istimewa, dia tak faham, tapi saya sebagai ibu saya rasa sedihlah. Terkilan sangat Ya, terkilan sangat. Okey, Prof Noazia, ini perjuangan yang panjang para ibu kita dan juga para aktivis kanak-kanak dan juga pejuang hak asasi manusia. Jadi
dengan semua polemik dan juga kontroversi yang kita sudah lalui di depan mata, dan Prof sendiri sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak sebelum ini menjadi satu perjuangan utama juga untuk mengangkat isu ini supaya menjadi perhatian pentadbir negara kita. Jadi adakah sekarang ini di landasan yang baik sangat, Prof, dengan semua yang kita dengar tadi? Ya, bagi saya ini sesuatu yang dia dah nampaklah cahaya. Okey. Bagi saya kalau dulu tunnel tu macam gelap sama-sama. Ni hujungnya sudah nampak, kerajaan telah beri komitmen. Kita akan pindah perlembagaan. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, sementara menunggu proses. Proses itu, bukan sehari dua kan? Bukan boleh hari ini bawa di parlimen, besok dah lulus. Ya. Jadi itu sementara ini saya juga berharap bahawa bagi anak-anak macam Puan Aini dan anak-anak yang lain, terutamanya ni sesi sekolah baru mula. Kita berharap bahawa kita tu maknanya Suakam lah. Sebenarnya sangat berharap bahawa anak-anak yang dalam kategori ini, terutamanya daripada ibu warga negara Malaysia yang bapaknya warga asing dan lahir di luar negara, tetapi kebanyakan masanya sudah berada di Malaysia. Ada yang datang ke Malaysia masa bayi lagi, umur 3 bulan, umur setahun, dan sampailah sekarang katakan nak masuk sekolah umur 7 tahun, ya. Dah berapa lama mereka berada di sini dan masih menantikan kewarganegaraan ataupun sebarang jawapan positif. Bagi saya kerajaan mesti ada satu dasar sementara nak mendapatkan perlembagaan ini dipindah. Itu perkara pertama. Maknanya menteri sendiri sudah bercakap bahawa anak-anak tanpa warga negara ini yang juga menunggu kewarganegaraan mereka diproses itu patutnya boleh dimasukkan sekolah. Tetapi apa yang menteri cakap di atas, kat bawah masih belum dapat diselesaikan. Bila kita di masa saya di Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak dulu di Suakam, kita banyak terpaksa tulis surat. Kita alamatkan surat itu kepada Ketua Pengarah Pendidikan, kepada Pengarah Pendidikan Negeri dan daerah, supaya anak ini background dia, tolonglah terima pendaftaran. Dan itu mengambil masa. Kadang-kadang sekolah dah mula sebulan 2 baru mereka nak pergi. Itu bagi saya nampak jelas diskriminasinya. So kita berharap proses itu dilaksanakan serentak dengan proses nak meminda perlembagaan. Dan satu lagi ialah memberikan kita bukan nak blanket, tetapi bagi saya blanket cover visa yang panjang, tapi extension. Tak adalah mereka pergi juga ke pejabat mohon nak mula sekolah, ada yang visa dah expire dan sebagainya. So yang itu juga perlu di address, ya, dan pihak yang berwajib tu kena melaksanakan perkara-perkara ini supaya anak ni tak tertunggu-tunggu. Dan dalam kes Puan Aini saya rasa sangat unik. Abang dah pergi sekolah, adik pun akan rasa kenapa aku tak boleh pergi sekolah. Betul. Dan dia kanak-kanak ni dia cepat rasa something is wrong with that. Ya. Dan itu saya rasa perlu diselesaikan. Dan bagi saya Suhakam bukan mengambil kes ni dalam masa Suri pergi ke mahkamah, tetapi kita dah ada isu kewarganegaraan ni sejak 2015 lagi, ya. Dan perkara itu, dan kita ada banyak aduan sepanjang daripada 2015 hingga ke hari ini mengenai isu lambatnya proses mendapatkan kewarganegaraan, lambatnya proses nak mendapat visa saja pun sangat lambat. Kadang-kadang dia kata yang ni baru dapat, permohonan baru untuk tahun depan dah masuk dah. Jadi dan masa menunggu. Jadi these are the process yang birokrasinya perlu diselesaikan. Kalau boleh dipercepatkan. What is wrong in dokumen semua dah ada is merely extending the visa. Job lepaslah. Jadi pengalaman Suri dan juga Aini, berapa agensi yang terlibat dalam isu berkaitan dengan kanak-kanak yang tidak ada kewarganegaraan, pengalaman Suri sendiri, dan bagaimana proses birokrasi yang dihadapi? Biasanya kalau macam ikut pengalaman saya lah, kes sendiri kan, anak saya dilahirkan di US dulu, dan sebelum saya lahir saya dah call ke embassy, saya tanya okey macam mana proses dia, macam mana saya nak pastikan anak tu lahir lagi dah sebelum saya pregnant 3 bulan saya dah call dah. Terus saya tahu, saya kata ini akan berlaku bila saya akan melahirkan anak sebelum habis belajar.
masters. Jadi saya nak pastikan, jadi saya tahu anak saya akan lahir di sini dan saya tak boleh balik. Jadi saya nak pastikan macam mana anak saya ni dapatkan warga negara Malaysia. Sebab saya tahu memang saya confirm nak balik. Lepas tu dia kata tak apa puan, jangan risau. Dan kemudian bila balik nanti, you balik sebelum anak umur 6 bulan, confirm boleh dapat. Itu janjinya lah. Ini Jabatan Immigration. Jabatan ini Wisma Putra lah. Wisma Putra. Wisma Putra. Jadi saya pun balik, anak saya umur 3 bulan, 4 bulan, saya datang balik Malaysia. Saya pergi Jabatan Pendaftaran, suatu agensi nombor 2. Dan saya tanya, okey macam mana saya nak pastikan supaya dapat dokumen kewarganegaraan. Lepas tu dia kata, oh tak boleh puan kena apply. Macam orang biasa tengoklah tak tentu dapat ke tidak. Tapi puan cuba nasib je lah. Gitu. Jadi saya kata, habis macam mana? Saya memang dah tanya. Dia kata tak apa, you apply je. How long will it take? Berapa lama proses ni katnya? Dia kata, oh itu tak tentu puan. Kadang ada yang cepat, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang tak dapat pun kita tak boleh nak janji. Okey, tak apa. So tunggu. Lepas 5 tahun dapat panggilan untuk interview yang pertama daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Selepas 5 tahun? Lepas 5 tahun. Anak saya time tu dah masuk tadika, dah masuk apa semua, kita bayar sendirilah. Ini tu private lah. Kosnya semua keluar sendirilah. Memang susah sebab saya memang daripada mula, kalau saya tak kerja kerajaan, saya kerja NGO. Jadi kosnya memang tinggi. Tapi kena bayar sendiri. And then dah sampai ke sana, KDN pula kata, okey, terima kasih puan, you datang. 6 bulan selepas interview, dia kata sorry, kena reject. Dia tak beri alasan. Saya pun terkilan lah. Saya memang rasa macam, kenapa surat sokongan saya ada, semua saya ada, kenapa tak dapat agaknya? Dia orang kata tak tahu puan. Dalam surat pun tak ada tulis alasan. Jadi saya rasa itu pengalaman yang sangat biasa untuk ibu-ibu yang lain juga dalam rangkaian kami, dan yang luar rangkaian kami pun itu memang sangat biasa. Jadi dia kata, tapi kalau puan betul-betul serius, kalau perempuan betul-betul lah nak inginkan anak ni Malaysia, cubalah apply lagi, terbuka untuk puan. Jadi saya pun buat sekali lagi. Yang peliknya, saya tahu kalaulah dia proses ni, kita cuma boleh apply sampai anak tu umur 21. Kalau anak ni dah atas daripada 21, tak boleh lagi bawah perkara 15.2. Maknanya anak tu kena apply bawah perkara lain dalam perlembagaan. Jadi itu yang saya rasa benda yang paling menakutkan bagi ibu-ibu yang ada, sebab kita tahu masa berjalan. Betul, masa berjalan. Kalau surat reject saya yang pertama adalah 5 ke 6 tahun, maknanya saya cuma ada peluang 3-4 kali. Ada windownya. Jadi itu yang saya rasa paling takut, sebab by the time anak saya umur 21, kalau tak dapat juga, anak tu kena keluar negara. Kalau tidak, dia kena ada student visa dan ataupun employment visa. Macam social visa lah. Betul. Dan kalau anak itu anak special needs, macam mana pula kan? Bayangkan. Kan itu yang saya. Puan Aini sini, apa realiti yang anak yang autism tu berbanding dengan abangnya? Apa yang menyebabkan tidak mendapat kerajaan yang abangnya ada kerajaan? Adakah kerana lahir di luar negara itu saja ataupun bagaimana? Sebenarnya abangnya pun anak istimewa juga. Okey. Dia didiagnose intellectual delay. Tapi dia disebab dia warga negara Malaysia sebab saya lahirkan dia di Malaysia lah. Maksudnya hari pertama lahir di sini? Ya. Saya bersalin di sini, dan anak yang kedua tu saya bersalin di Arab Saudi. Kerana pekerjaan ke, belajar ke ataupun? Saya ikut suami. Saya tak dapat balik untuk yang Syahana ni, yang nombor 2 ni, sebab ada masalah kewangan lah masa tu, dan ada masalah peribadi sikit. Jadi yang anak saya yang kedua ni, saya daftar. Selepas berapa bulan baru dapat balik ke Malaysia? Yang umurnya berapa, Syahana? Dia hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Dalam tempoh hampir 3 tahun tu dia stateless. Sebab dan memang duduk terus di Malaysia lah. Maksudnya tak ada ulang-alik ke Arab Saudi lah. Tak ada. Sejak dia lahir, saya memang di Arab Saudi, sebab anak saya yang bukan warga negara ni dia stateless. So dia tak ada pasport. Jadi memang saya tak dapat balik. Arab Saudi pun tak dapat. Ya. Sebab dia ikut, kalau kata negara Malaysia, masing-masing, kita pergi kedutaan kata kalau suami bukan warga negara, tak dapatlah ikut mak, kena ikut suami. Tapi dalam kes ini tapi kalau kita ambil kewarganegaraan ayah,
nanti kalau kita pergi immigration pula, immigration kata sorry, dia dah ada citizen. citizenship ayah dia, so tak boleh. So dalam kes ni Syahana ni tunggu sampai 3 tahun tak nak ambil kewarganegaraan bapa sebab mengharapkan kewarganegaraan Malaysia. Jadi dalam pada 3 tahun tu dekat stateless. ini satu perkara yang biasa dalam isu yang Suri perjuangkan tu. Ya, sangat biasa. Itulah masalah utamanya. Itulah sangat. Exactly. So dalam kes ini kita ada juga ibu-ibu yang berkahwin contohnya dengan refugee. Warga Migrant, Palestin ataupun Syria kan. In fact, one of our mothers, Mashita, dia ada buka sekolah tahfiz. Ini melibatkan dekat benda Sabah. yang natural, perkahwinan, percintaan, love, tu common dah. Jodoh tu tak kira di mana-mana. Macam mana kita tahu itu suami kita orang Palestin ke apa? Betul. Jadi yang sedihnya nanti anak dia 4 yang lahir kat sini semua warga negara. Semasa dia travel jumpa family suami sebab dah 10 tahun tak jumpa, lahirkan anak di sana, sekali dalam situasi yang sama pun anak dia stateless untuk beberapa bulan. Dan dia terpaksa ambil. Dan juga kadang-kadang suami ni dia tidak boleh pas kewarganegaraan dia pula. Sebab dia mungkin refugees, dia mungkin nak kembali semula berada di tempat lain dan dia di negara ketiga. Jadi saya juga ada satu kes yang mengadu pada Suhakam di mana dia bekerja katakan dia bekerja di Sri Lanka. Bapa itu adalah warga negara England generasi kedua yang kalau anak dia nak dapat kewarganegaraan kena lahir kat England lah. Dan isterinya pula ikut dia kerana dia bekerja. Jadi anak lahir di situ. Anak ni tak boleh dapat kewarganegaraan bapa sebab lahir di luar negara. Dia tak boleh dapat kewarganegaraan ibu sebab ibu kahwin dengan foreigner dan anak lahir di luar negara. Dia tak ada kewarganegaraan. Dan dia tak ada pasport, tak ada. Jadi kat mana dia nak pergi? Dia nak balik Malaysia, takkan nak tinggal anak kat Sri Lanka. Jadi ini saya rasa perkara yang mungkin orang rasa alah ni alasan-alasan nak membagi kewarganegaraan. No, it's not an issue. Dan saya nak sebut sekali lagi, isu kahwin cerai ni, anak, ini kuasa Tuhan. Jadi manalah kita nak tahu kita nak kahwin dengan siapa, nak beranak di mana dan sebagainya. Yalah, itu logik kita lah kan. Kadang-kadang kita merancang, kita kata okey nak kahwin di luar negara, lepas tu bila nak bersalin nak balik. Nak naik kapal terbang pun kalau you are 7 months pregnant dah tak boleh dah. Dan takkanlah dan kita bekerja. In between tak ada kewangan lah, ada masalah ke, hilang pekerjaan ke. Dan banyak ibu yang travel sebenarnya macam dia sanggup ambil risiko. Kadang-kadang dia tahu anak pertama dia tak dapat kewarganegaraan Malaysia. Jadi anak kedua dia, ada separuh ibu-ibu yang 8 bulan dia sembunyikan pregnancy semata-mata nak naik kapal terbang untuk balik ke Malaysia. They risk their life, macam nyawa anak semua semata-mata hendak balik. Jadi saya rasa memang kesusahan ni orang tak nampak kan. Dan yang terbaru yang masa kita PKP itu saya rasa kita memang ada dokumennya. Sebab dia berkahwin dengan warga negara Singapura, duduk di Singapura, tapi dia nak melahirkan, dia memang nak balik ke Malaysia. Tetapi masa tu kita tak benarkan, kan kita punya border tutup. Dia kata dia nak keluar juga daripada Singapura. Takkanlah dia nak beranak di tengah jalan tu antara Malaysia Singapura atas jambatan tu. Jadi kita kena fikir juga peraturan yang kita ada ini tidak mengambil kira the human side, kita manusia, dan dari segi itu kita ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita, dan dari segi itu kita rasa kerajaan perlulah mengambil tindakan. Di mana status convention antarabangsa dalam hal ini? Adakah ia hanya diguna pakai di peringkat Malaysia ataupun di negara lain yang ada contoh-contoh yang Prof boleh angkat, bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat, kita ada SIDO Convention menghapuskan diskriminasi terhadap wanita. Malaysia kita tanda tangan, kita ratifikasi. Kita ada Convention hak kanak-kanak, CRC. Semua itu menjadi sebahagian daripada peraturan kita terima dengan reservasi. Malangnya di Malaysia ni dua-dua convention ini yang kita ratifikasi, bahagian kewarganegaraan kita ada reservation, masih ada reservasi. Tetapi dalam masa yang sama, kerana kita tidak, daripada bila kita tanda tangan 1995, ini dah tahun 2023, takkanlah reservasi itu nak kita kekalkan. Dan kita kena tanya balik, kenapa kita wujudkan reservasi itu? Kerana artikel 14 ke? Kerana adanya artikel yang mengatakan wanita memang tak boleh, itu sendiri
tetapi bertentangan dengan SIDO. Dan bagi saya, kalau SIDO kata kita kena hapuskan semua diskriminasi terhadap wanita, terhadap gender ini, maka peruntukan perkara 14 perlu dipindah untuk diselaraskan dengan isu peruntukan dalam SIDO. Satu lagi ialah kita ni macam bila kita tanda tangan konvensyen antarabangsa, kita pilih, pick and choose. Dan saya tak pasti kenapa perlembagaan perkara 14 itu membuat tambahan yang mana dia tidak recognize wanita tak boleh memanjangkan kewarganegaraannya kepada anak yang lahir di luar negara bila suaminya orang asing. Bagi saya tak ada isu pun. Kita bukan nak beri kewarganegaraan itu kepada suaminya. Kita bercakap mengenai anak yang dilahirkan oleh wanita Malaysia. Kenapa kita tidak ada peraturan kalau seorang lelaki dengan warga asing, dia boleh pula bagi kewarganegaraannya kepada semua. Itu ada dualisme gender kan? Ya, dan di negara-negara lain kita antara 25 buah negara sahaja yang masih mengamalkan. Tak banyak dah. Lain semua dah hapuskan. Dah tak ada isu kewarganegaraan. Okey. Kalau di Asia Tenggara, silakan Suri. salahkan di Asia Tenggara ni, kita antara Malaysia, Brunei. Dua je yang tertinggal lagi. Yang lain dah. Yang lain semua dah berikan hak kepada warga negara wanita untuk menganugerahkan kerakyatan kepada anak mereka kan. Supaya kita tidak mengherot perbincangan kita kepada isu hanya melihat pada wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Tetapi isu kewarganegaraan ini dia melata. Dia banyak kategori. Jadi apa lagi yang Prof rasa perlu ada anjakan, perlu ada pindaan berkaitan dengan isu kanak-kanak yang tidak warga negara ini selain daripada ibu warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing? Buat masa ini kita ada beberapa isu bagi saya dalam komponen yang sama melibatkan supaya anak. kita berlaku adil juga supaya kita berlaku adil dan kita suakam semasa kita membuat kenyataan akhbar juga kita mahu perkara-perkara itu ditimbangkan semasa membuat pindaan ini. Antaranya ialah anak yang dilahirkan di luar perkahwinan anak luar nikah, anak atas taraf Jadi anak ni kalau dari segi undang-undang tak kira sivil atau syariah, anak tu milik mak. Jadi kalau ibunya warga negara asing, anak tak boleh jadi warga negara Malaysia. Tetapi bagi saya, kalau bapa biologinya adalah warga negara Malaysia dan pasangan itu kemudiannya berkahwin, tentulah dalam Islam sendiri pun kalau mereka sudah berkahwin dan ibu itu dibawa tinggal memang ada di Malaysia, saya tak nampak kenapa anak itu tidak boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia. Agak peliklah juga. Agak weird juga. Bapanya warga negara Malaysia, ibunya katalah warga negara Filipina. Dan kemudiannya anak itu lahir sebelum mereka berkahwin. Kemudiannya pasangan itu berkahwin dan kita ada akta mengesah tarafkan anak bagi orang bukan Islam selepas perkahwinan, selepas mereka berkahwin. Dan anak itu bila ibu bapanya berkahwin, status dia adalah seperti anak dalam perkahwinan. Anak yang dilahirkan dalam perkahwinan. Dan saya tak nampak macam mana satu pasangan, isterinya mungkin dapat PR, penduduk tetap. Suaminya warga negara Malaysia, ibunya penduduk tetap, anak masih warga negara Filipina. Pelik juga. Habis kalau dia nak pergi bercuti kan nanti orang pasport, siapa pula dia curi anak orang ke? Itu satu. Yang kedua anak angkat. Anak angkat ni juga kita ramai anak-anak yang terdampar diletakkan di bus stop tanpa dokumen. Anak gelandangan dia bercampur-campur. Kita tak tahu anak tu anak siapa. Dan bila orang yang menemui anak itu hantar anak itu ke balai, buat laporan polis, kemudian JKM biasanya ambil anak tu bawa ke hospital buat pemeriksaan. Dan even anak dalam jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, masa saya menjadi pesuruh kanak-kanak, kita pergi melawat rumah kanak-kanak, ada anak-anak itu ada sijil kelahiran, ada nama, tak ada nama ibu dan bapa sebab anak itu dijumpai. Bolehlah dia letak di Jabatan Pendaftaran Negara letak kewarganegaraan belum ditentukan. Kenapa pula? Dan anak inilah yang sekarang menjadi masalah. Bila orang ambil sebagai anak angkat,
mak ayahnya Malaysian, kalau orang Islam ambil pun di bawah pendaftaran anak angkat, anak masih tidak ada warga negara. Dan dia perlu menggunakan uangnya untuk hantar sekolah, kena bayar yuran yang tinggi untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi yang ini perlu diselesaikan. Bagi saya, kewarganegaraan itu kalau dah diambil sebagai anak angkat oleh warga negara Malaysia, dia jadi warga negara Malaysia. Anak tak sah taraf, ibu bapanya berkahwin, maka anak itu patutnya menjadi anak yang anak warga negara. Dan satu lagi ialah isu-isu yang lain. Kita ada ramai, terutamanya kalau di Sarawak misalnya, saya ambil contohlah, di mana warga rakyat Sarawak peribumi ini native berkahwin dengan warga asing, ataupun kadang-kadang sebab perkahwinan warga native ini tidak perlu berdaftar, mereka sebenarnya boleh kahwin secara adat. Tetapi kalau dia pasangannya itu orang asing, dia perlu mesti melalui proses pendaftaran tertentu. Mereka mungkin tak tahu, dan mereka mungkin duduk di pendalaman, dan anak-anak ni semua tak ada sejak kelahiran, tak ada kewarganegaraan. Dan hari ini kita JPN juga mengenalkan syarat kalau nak tentukan anak tu betul ke anak diorang ni, kena buat DNA test. DNA test tu 1,500, 1,600 harganya. Macam mana mereka di pendalaman nak bayar? Jadi ini saya rasa perlu kita duduk fikir semula. We are not talking about membuka floodgate. Bukan simply nak bagi kerajaan. Bukan kita saja-saja nak memperjuangkan bagilah kewarganegaraan ni pada siapa-siapa je nak mau. No, we are talking about children, anak daripada warga negara Malaysia. Itu kategori yang diberitahu lagi. Tapi bagi Suri sendiri, apa impak ataupun isu yang berbangkit selain daripada mereka tidak boleh ke sekolah, mereka tidak mendapat perkhidmatan kesihatan asas kerana mereka perlu ada dokumen ini, mereka tidak boleh ke tempat bekerja, mereka tidak boleh buat laporan polis. Apa lagi yang seringkali dihadapi ibu seperti Suri dan juga Puan Aini yang menjadi satu benda yang amat membebankan? Saya rasa selain daripada isu-isu yang dibangkitkan tadi, kita tengok juga keselamatan ibu kan. Ibu yang terperangkap dalam mungkin toxic marriage. Kadang-kadang mungkin dalam di awal perkahwinan mereka mungkin duduk di negara suami, anak dilahirkan di sana, tetapi perkahwinan tu mungkin yalah kita tak tahu kan macam mana jadinya. Jadi they might end up in wanting to get a divorce because it's a toxic marriage. Lepas tu tapi isteri tak berani nak tinggalkan sebab dia tahu dia tak boleh bawa anak dia balik Malaysia. Jadi walaupun dia dah bercerai, mungkin dia terpaksa duduk dekat negara orang sebab lepas tu dia bergantung lagi. Status anak dia masih bergantung pada ayah. Registration walaupun sekolah, dah divorce. Walaupun dah divorce sebab mak dia bukan warga negara sana. Jadi keselamatan anak, keselamatan ibu semua bergantung kait pada isu ni. Jadi dan pada saya benda yang tak adil ni adalah bahawa isu ni tak pernah menjadi masalah bagi warga lelaki. Saya rasa lelaki warga Malaysia sebagai ayah, orang tak pernah kata, oh you pregnant sekarang, anak-anak lahir balik Malaysia lah. Jadi orang tak pernah kata balik tinggalkan kerja ke apa. Sebab it becomes saya rasa isu ni sangat berat sebelah kepada pihak wanita. Ibu. Okey, Puan Aini sendiri sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai mak kepada anak yang tidak ada warga negara ini, apa reaksi bapa pula? Di mana tindakan, di mana apa yang beliau lakukan? Adakah hanya berserah kepada Puan Aini sendiri, selesaikanlah, ini negara awak, saya hanya berada di negara saya? Adakah begitu sifatnya, ataupun kebanyakan majoriti yang fight benda ini adalah lelaki-lelaki yang proaktif juga? Macam mana status ini? Berkenaan dengan di pihak suami. Di pihak suami saya, dia ada perasaan macam kurang senang lah. Sebab dia kata kenapa ada diskriminasi terhadap kaum wanita di negara awak. Dia kata sebab di negara dia wanita maksud saya ada hak macam ni. Berbeza dengan negara dia dan negara saya. Jadi dia argue lah berkenaan dengan ini. Dan lagi satu, dia ada juga rasa, dia pun terkesan juga. Sebab semasa saya di Riyadh, kami stateless, kami tak dapat pulang ke kampung selama 3 tahun. Jadi dia pun nak jumpa parent dia jugalah.
Jadi dia rasa macam marah pun ada, sedih pun ada tengok anak dia macam ni. Jadi dia tengok saya macam mana saya struggle bila dia balik Malaysia. Sekarang ni dia tinggal di Arab Saudi. Tapi bila baru-baru ni dia balik ke Malaysia, jumpa kami, dia tengok saya struggle macam mana untuk handle kes-kes yang citizenship ni. Dia Ada mendapat sokongan daripada rakan-rakan NGO ketika berada di luar negara dengan situasi anak yang tidak ada warga negara tu, ataupun kita terpaksa handle sendiri ataupun bagaimana? Pengalaman Puan Aini sendiri. Saya jumpa NGO Family Frontier tahun 2019. Tapi sebelum tu saya memang struggle seorang-seorang lah. Saya memang tak tahu. Saya memang tak tahu. Clueless lah. Ya, saya rasa macam saya keseorangan. Tambah lagi saya seorang je kat sana, tak ada kawan, tak ada saudara. Family pun tak ada, cuma ada suami dan anak-anak je. Jadi bila tahun 2019 tu saya jumpa Family Frontier di Facebook. Dan kemudian dari situ mereka kontak saya, cuba bantu saya lah macam mana nak keluar daripada masalah ni. Kalau boleh dengan izin lah, saya nak sebelum kita tamat ke apa, saya nak ambil kesempatan ni untuk sentuh tentang hujah yang sering dibangkitkan oleh mereka, pihak-pihak yang mungkin kurang senang dengan cadangan pindaan untuk memberikan wanita hak sama rata. Jadi satu adalah hujah dui negara, ancaman dui negara yang mereka sering kata ini sebenarnya sebab wanita tak sepatutnya diberi hak yang sama. Tapi kalau kita tengok macam Prof sendiri pun kata tadi, ada kategori-kategori kanak-kanak yang sudah sedia terbuka kepada dua kerakyatan. Contohnya, kalau ayah warga Malaysia kahwin dengan ibu warga asing, anak tu lahir di mana sahaja, sama ada luar negara ataupun dalam negara, dia mungkin dapat. Sebab macam kita kata tadi, 170 lebih negara memberikan wanita hak untuk menurunkan kerakyatan. Yang kedua adalah kalau ibu atau bapa adalah warga Malaysia, atau bapa adalah warga Malaysia kahwin dengan wanita warga asing, anak tu lahir sini, anak tu lahir sana, boleh dapat juga. Yang ketiga adalah kalau kedua-dua, ibu dan bapa adalah warga Malaysia tapi anak itu lahir di negara yang memberikan kerakyatan secara jusoli. Maknanya anak tu kena lahir je dekat negara sana, automatik dapat. Macam contohnya US, Perancis, dia boleh dapat. Jadi tak semestinya, jadi clearly kriteria ancaman dui negara ni dikenakan pada wanita tapi tak dikenakan pada lelaki-lelaki. Jadi ia tak boleh lagi menjadi alasan untuk menghalang wanita daripada menganugerahkan hak kepada. Sorry, dari aspek satu sikap xenofobia. Saya dapat juga di laman-laman sosial. Itu agak jelas Prof ya. Siapa suruh kahwin warga asing? Betul. Kenapa warga imigran? Kalau ada Mak Saleh. Mak Saleh dia kaya, dia bolehlah tanggung awak. Dia profesional, expatriate. Kenapa nak fikir pula nak balik Malaysia? Kenapa nak susah-susah dapatkan warga negara Malaysia? Anak itu anda sudah pilih jodoh warga asing yang hebat, tapi yang imigran ni lagi teruk. Saya tak boleh berfikir sampai ke tahap itu mereka membuat satu persepsi xenofobia. Betul. Dan mereka juga katakan nanti floodgate akan terbuka kalau kita berikan wanita hak yang sama rata ni, nanti takut warga asing ni masuk, dia ambil opportunity, dia kahwin wanita warga Malaysia, macam-macam akan terjadi kan. Tetapi sebenarnya yang kita nak tekankan dalam isu ini, kalau kita buat pindaan ini, kewarganegaraan itu akan diturunkan kepada anak. Tak ada kena-mengena, dia tak akan memudahkan warga lelaki asing untuk mendapatkan kewarganegaraan. Itu yang saya nak tekankan satu. Tapi betul lah, Cik kata tadi pun kan, kita buat pun salah, tak buat pun salah. Kahwin dengan Mak Saleh salah, kahwin dengan orang Malaysia salah. Semua kahwin semua salah. Tapi sebenarnya kan semua orang terlupa bahawa semua itu tak ada Tuhan. Kita jangan tiba-tiba lelaki pun sama, perempuan pun sama. Betul. Kita patutnya, kita ni hamba Allah, kita sepatutnya sama rata mendapat hak itu. Okey, Prof. Apa syor Suhakam dalam hal ini, dan kita ingin lihatlah tak lama lagi ni kalau dapat dibentangkan dalam sesi parlimen akan datang, Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Osman juga sudah memberi komitmen, Timbalan Menteri juga memberikan komitmen, Perdana Menteri juga memberikan komitmen, Kementerian Dalam Negeri pun nampaknya begitu proaktif untuk bersama-sama dengan Kementerian Undang-Undang. Apa yang disyorkan oleh Suhakam dalam pindaan-pindaan yang akan dibentangkan di Parlimen?
kita memang memohon ataupun meminta kerajaan supaya memastikan pindaan ini menghentikan diskriminasi terhadap Itu yang paling wanita. penting. Itu yang paling penting. Dalam masa yang sama, kerajaan perlu juga mengambil kira anak angkat, anak tidak sah taraf. Ini semua yang kita bincang tadi tu. Mesti ada. Ya, anak dalam orang itu. asal dan sebagainya. Dan juga bagi kita perkara ini ialah hak asasi. Ya. Hak asasi anak, hak asasi wanita, hak asasi warga asing yang berkahwin di Malaysia. Dalam masa yang sama juga, saya juga berharap kerajaan memikirkan kita ramai warga asing di Malaysia sebagai pekerja. Kita tahu buat masa ini peraturannya ialah mereka tak boleh berkahwin di Malaysia. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan kita perlu memikirkan perkara yang jelas. This is not a marriage of convenience yang ramai selalu dikatakan mereka kahwin dengan wanita Malaysia untuk kepentingan diri masing-masing. Tapi kita kena ingat juga bahawa perkahwinan itu datangnya dan dia ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi kita berharap, Suhakam sangat berharap pindaan ini akan diteruskan dan kita perlu melihatnya. We must, apa kata orang putih, differentiate the tree and the trunk lah. Mana yang mana pokok, yang mana we must focus on isunya ialah kita hendak memberi kepentingan ini kepada kepentingan anak-anak. Prof, dari sudut proses memohon kewarganegaraan ini nampak macam amat sukar sekali, nampak bertahun-tahun kena apply. Prosesnya pula makan tahun pula tu, ada pula window tertentu 21 tahun dan sebagainya. Adakah ini juga akan dipinda juga? Sebenarnya kita sebelum kerajaan memberi komitmen nak pindah ni, kita memang minta SOP. Sudah lama kita sementara ni yang diselesaikan dulu ya. Selesaikan SOP ni. Maknanya kalau ada piagam pelanggan di JPN ke atau sebagainya, pastikan itu diikut dan orang yang memohon itu tahu kalau dia tak berjaya, perlulah bukan satu sentence, duka cita dimaklumkan permohonan. Itu saja. Tak, kita pun mesti clueless lah. Apa masalahnya, apa dokumen tak lengkap. Apa yang tak cukup lagi, apa yang tak Sebab ada. nanti bila kena submit balik, submit orang yang betul-betul sama. Sama. So bagi saya, dan shorten the period of waiting period. 5 tahun sangat lama. Dan anak dah besar. Dan saya ada beberapa kes di mana anak dah umur 24 tahun, baru habis belajar universiti. Mak tu nangis, dia kata anak saya kalau habis visa ni, kalau dia tak dapat kerja di Malaysia dengan visa pekerja, dia kena balik ke negara asal bapa dia. Sedangkan there is no one there. Dah tak ada siapa-siapa dah di sana. Saya fikirlah kalau itu berlaku pada kita. Jadi siapa yang perlu bercakap ni, Prof? Di dalam agensi kerajaan ni, di mana the key agensi yang perlu bersama-sama dalam membentangkan di Parlimen? Tentunya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Undang-Undang dan Transformasi Institusi, dan bagi saya tidak ada salahnya kementerian lain, Wisma Putra dan Kementerian Wanita kerana yang menjaga wanita dan kanak-kanak. Sebenarnya 4 kombinasi ini sangat strong lah, sudah kuat untuk memastikan pindaan. Satu lagi, Prof, adakah syaratnya data yang kita ada ni dah mencukupi untuk memberikan satu komitmen yang jelas tentang political will ini? Lebih dari cukup. Maksudnya tidak ada alasan lagi yang perlu diguna pakai untuk menolak segala ruang-ruang proaktif untuk membina situasi yang lebih kondusif berkaitan warga kanak-kanak yang tidak ada kewarganegaraan ini. Terima kasih, Prof, atas masa yang diberikan. Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pusujaya Suhakam dan juga mantan Pusujaya Kanak-Kanak, dan juga terima kasih Suri Kempe, aktivis Presiden Family Frontiers, Aini Ahmad. Terima kasih. Kita terus suruh Aini kuat, pun Aini terus kuat dan juga mendakap erat anak yang istimewa ini, kerana kita tidak mahu tertinggal anak ini dalam apa juga aspeknya, dari sudut kebajikannya, kasih sayang dan juga pendidikannya. Dan bagi anda di luar sana, angkatlah ini sebagai satu perjuangan jihad kita untuk melihat Malaysia yang lebih madani, dan itu yang sepatutnya ada ihsannya, ada kemampanannya dan juga ada penuh dengan manusiawinya. Sekian saja bersama saya Nazrika Agenda Awani. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.